Kita nak bersama dengan koordinator program Undi Sabah iaitu Mahira Hanis Marzuki yang bersedia langsung Skype ketika ini. Terima kasih Mahira kerana bersama kami pada jam ini. Okey, Mahira sudah berkeluar mengundi pada pagi tadi saya dimaklumkan di kawasan mana? Di Karambunai. Saya dia. Okey, itu ada buktinya dari jam itu ada maknanya telah keluar mengundi. Okey, kempen ataupun Undi Sabah ini kalau boleh diterangkan bagaimana ia digerakkan dan juga kalau boleh dibacalah setakat jam 1 tengah hari tadi 48%. Bagaimana untuk kita mengukur kejayaan setidaknya? Saya rasa untuk pilihan raya ini memang banyak anak muda tak dapat datang masuk ke Sabah. So kempen Undi Sabah itu adalah untuk inspire anak muda untuk datang dan turun. Walaupun kami tahu banyak orang ada kekangan-kekangan untuk datang, tapi saya merasakan banyak juga anak muda yang ada di Sabah telah mengundi. Saya tahu peratusan tu taklah sebanyak yang kita orang nak, tapi kita cuba sebaik mungkin untuk menggerakkan anak muda dan juga orang Sabah yang lain untuk datang dan mengundi lah. Ya, sepanjang kempen Undi Sabah ini digerakkan, adakah ada golongan muda ataupun siapa saja pengundi yang menghubungi mungkin pihak Mahira sendiri, pihak koordinator sendiri tentang apa cabaran mereka, apa kesukaran mereka hadapi, cabaran mereka untuk pulang mengundi dan sebagainya? Saya rasa yang paling ketara adalah pandemik untuk mengundi dalam pandemik ini. And saya ada kawan sendiri yang telah membeli tiket, beberapa kawan yang telah membeli tiket tapi tak boleh datang ke Sabah untuk mengundi sebab kekangan seperti kerja dan sebagainya. Ya, so saya rasa itu adalah satu. Itu pun orang yang dah beli tiket tau. So belum lagi orang lain yang tidak mempunyai wang untuk terbang, untuk mengundi. Saya rasa itulah kekangan dia. Mahira, selepas kempen ini digerakkan, kita nak tahu jugalah Mahira macam mana bentuk program dan juga aktiviti yang dilaksanakan. Kempen berbentuk apa yang dilakukan Mahira sebagai koordinator, khususnya kalau boleh cerita sedikit apa antara langkah-langkah ataupun aktiviti program yang dibuat oleh pihak Mahira sendiri? Okay, so program Undi Sabah terdiri daripada beberapa aktiviti termasuk webinar, dan kita orang juga mengeluarkan konten-konten untuk memberitahu pengundi muda cara-cara untuk mengundi dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum mengundi. So tu dari segi konten digital dalam social media. Tapi kita orang juga telah mengadakan beberapa program yang secara fizikal, tapi kita orang melimitkan attendance of people within the program. So kita orang membuat program itu secara hybrid. Kita orang buat half physical dan juga half digital. So kita orang limitkan 50 orang je datang ke dalam our summit. So summit itu adalah berjalan sebanyak 2 hari. Dan summit itu bertujuan untuk membincangkan aspirasi-aspirasi anak muda dan juga hala tuju politik di Sabah ini dan apakah yang pengundi muda akan dapat lihat dan yang ingin mahu untuk to tukar political direction of Sabah ni. Itu yang Mahira katakan tadi, perbincangan itu melihat kepada aspirasi anak muda ini yang didengari dan sebagainya. Adakah boleh kita rangkumkan ataupun Mahira sendiri rangkumkan melihat kepada apa yang disuarakan itulah aspirasi anak muda dan sebagainya, ia menunjukkan atau mencerminkan satu kadar celik politik yang tinggi di kalangan anak muda untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada pengundian negeri pada kali ini? Ya, saya rasa benda tu I think it slowly increase, dia meningkat sebab sebelum ni mungkin terdapat sedikit demografik yang belum lagi layak untuk mengundi ataupun tak tahu kalau ingin mengundi. So kami merasakan because COVID pun ada, so tu telah
kind of discourage voters untuk nak mengundi. So kita orang rasa ada lagi banyak, even though kawan-kawan kita orang yang tak dapat mengundi and fly back to Sabah, tapi diorang sendiri support program tu dan bagi tahu family-family diorang yang berada di Sabah untuk mengundi dan bagi tahu spread info-info yang telah kami keluarkan melalui platform kami. Mahirah, tanggungjawab itu telah dibuat dan ini satu inisiatif dan juga tindakan yang sememangnya harus dipuji, terutamanya undi Sabah ini untuk kita menarik golongan muda dan sebagainya. Tapi dapatannya nanti bagaimana untuk Mahirah melihat kepada adakah kempen undi Sabah ini berjaya atau sebaliknya? Bagaimana indikator yang digunakan oleh tim Mahirah nanti? Sejujurnya kami sendiri tidak tahu macam mana nak. Obviously it's through voter turnout, tapi sejujurnya kami tidak boleh mengukur secara tepat apakah what's the correct indicator, sebab at the end of the day we acknowledge that this is a very difficult circumstance. Ini adalah persekitaran yang amat sukar, so kami hanya mengharap aspirasi anak muda telah tercapai, apa yang kita orang nak untuk election ni akan it will materialize. As of right now kita orang pun tak boleh, sebab persekitaran amat sukar untuk kami jangka apa indikator dia. Ya, itu kelaziman baharu yang dihadapi bukan sahaja pengundi di negeri Sabah, malah seluruh rakyat Malaysia juga dalam apa jua yang mereka lakukan dalam urusan seharian mereka. Tetapi dalam pada masa Mahirah dan juga rakan-rakan menggerakkan kempen ini sudah pasti berhubung dan juga mendengar bukan sahaja aspirasi mereka, tapi isu-isu yang mereka mainkan dalam ketika mana mereka membuat keputusan untuk siapa yang mereka pilih, sama ada calon parti dan sebagainya. Apa antara isu-isu utama, kalau boleh dinyatakanlah, antara mungkin 3 isu utama yang mereka suarakan yang akan menjadikan itu adalah penentu keputusan mereka di kotak undi nanti? Okey, saya rasa isu anak muda dan isu orang Sabah adalah sesuatu yang separate. Sebelum mengutarakan isu anak muda dahulu, saya rasa terdapat banyak orang Sabah dan juga anak muda Sabah akan mengutarakan isu-isu yang berkenaan dengan rakyat Sabah, apa yang rakyat Sabah mahu dulu. Dan saya rasa isu itu adalah isu mengundi kandidat yang akan menghormati mandat rakyat. Saya rasa itu dahulu yang dalam fikiran semua rakyat Sabah. Secondly is dan seterusnya untuk isu-isu yang amat penting juga bagi rakyat Sabah, like things like infrastructure, Malaysian Agreement 1963, dan isu-isu anak muda, youth unemployment dan sebagainya lah. Dan juga Mahirah, kalau Mahirah dapat kongsikan bagaimana sebenarnya perasaan dan juga apa yang dilihat oleh Mahirah sepanjang tempoh perjalanan politik Sabah ini berlaku sehingga menjelangnya hari ini, hari pengundian, daripada tempoh awal pembubaran Dewan Undangan Negeri berkenaan, bagaimana proses dan juga perjalanan itu menurut sudut pandang Mahirah sebagai anak muda, masyarakat Sabah dan juga melihat kepada situasi dan juga suasana politik di Sabah khususnya? Okey, semasa DUN dibubarkan, saya rasa bukan saja anak muda tapi banyak orang-orang dewasa dan senior, who feel betrayed dan rasa marah. Kenapa pembubaran ini harus berlaku semasa kita di dalam pandemik? So it comes from a place of rage, like anger, tapi we persevere. Kita orang semua mengadakan inisiatif untuk we have to be above it. So slowly kita orang learn how to, we have to move past that and we have to slowly learn to accept the reality and choose what's best for this country. So perjalanan tu mungkin pada awalnya semua orang they're a bit angry, tapi sekarang I think towards the day of the election, iaitu hari ini, saya rasa orang lebih hopeful, tapi ada juga yang disappointed
sebab diorang tak boleh mengundi Ya. and they can't come to Sabah. So je lah. Ya. Ya. Mahira, sebelum hilangnya tanda dakwat di jari, apa yang Mahira nak saksikan dan juga nak melihat kepada kepimpinan mungkin yang dapat kita saksikan malam ini selepas kerajaan negeri itu dibentuk? Ya. Apa antara perkara awal dan juga perkara yang paling dekat untuk Mahira pastikan dan juga nak lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri yang akan dipilih nanti? Above all, saya berharap dan aspirasi saya adalah rakyat Sabah sendiri akan mendapat tampuk pemimpinan oleh kandidat dan juga ketua-ketua yang akan menghormati mandat rakyat. Sebab saya rasa itu adalah kunci untuk Sabah untuk progress better. Ya, mungkin terakhir sekali Mahira, kempen ini mungkinlah akan berakhir ketika pilihan raya negeri ini, tetapi sudah pasti gerakan golongan anak muda ini berterusan aspirasi mereka melangkaui pilihan raya negeri. Apapun keputusannya pada malam ini, apakah harapan Mahira sendiri untuk aspirasi anak muda itu diteruskan? Adakah mungkin akan diteruskan gerakan-gerakan seperti ini untuk terus menyuarakan aspirasi anak muda supaya siapa pemimpin yang dipilih pada malam ini terus mendengar aspirasi anak muda? Ya, saya rasa it's a good initiative dan kami di Undi Sabah berharap banyak lagi anak-anak muda yang akan join this movement and feel inspired by this movement. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mahira Hanis Marzuki, Koordinator Program Undi Sabah, dan juga kita mengharapkan suara dan juga aspirasi yang dibawakan oleh Mahira dan juga seluruh anak muda itu dapat dijayakan selepas ini, Najib. Betul.